digit number. Lepas tu nombor untuk oktal ataupun perlapanan ialah 0 hingga 7. Kemudian sambung untuk 9, dia akan sambung 10, 11, 12 sampailah bersambung balik. Okay, kemudian kalau untuk hexadesimal 0 hingga 9. Kemudian untuk 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sebab dia ada 16 digit, so nombor dia ialah sampai 15. Dia mewakili abjad A hingga F. Okey. Yang tu dulu, penerangan dahulu. Okey, kita tengok dulu buku teks kita mengenai per-16an. Okey, nampak? Sistem nombor per-16an ialah satu sistem nombor yang digunakan untuk mewakili nombor perduaan yang digunakan sebagai bahasa mesin. Sistem nombor ini digunakan kerana dapat saling bertukar kepada sistem nombor perduaan dan sebaliknya dengan mudah. Penggunaan nombor per-16an membolehkan komputer menyimpan data dengan efisien. Salah satu kepentingan nombor per-16an adalah untuk mewakili warna pada alatan digital dalam model RGB. Saya harap awak dah belajar dah pasal RGB. RGB awak belajar waktu form 1, iaitu waktu perwakilan data form 1. Dia ada pasal RGB. Red, green, blue, iaitu warna yang mewakili warna di dalam sistem komputer kita. Okay. RGB ni diwakili oleh dua nombor per-16an yang bermaksud 16 kuasa 2. So sama dengan 256 varian. Dia ada RGB ada 3 warna. Varian dia akan jadi merah, hijau dan biru. Semaknanya 256 times 256 times 256. So dia akan melebihi 16 juta bit warna. Okay, ini RGB ya, yang roda spektrum warna RGB. Okay, kemudian sistem nombor per-16an juga digunakan untuk pembangunan asas sistem microproses. Segala mesej ralat tentang lokasi ingatan komputer ditunjukkan dengan nombor per-16an. Ini memudahkan pembangun sistem mengenal pasti dan membetulkan ralat. Okey. Tadi saya dah bagi penerangan kan, sistem nombor per-16an 10 digit dan 6 abjad yang digunakan dalam nombor per-16an iaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan diwakili oleh abjad A sampailah F. Okey, sistem nombor per-16an dikenali juga dengan hexadesimal. Dalam soalan kadang-kadang dia tak sebut nombor per-16an, dia sebut hexadesimal. So awak kena faham. Kalau hexadesimal untuk nombor per-16an. Okay, sebelum tu kita tengok dulu perbezaan nombor dia. Nombor macam biasa, cuma digit, perwakilan digit A untuk 10, B untuk 11, C untuk 12, D untuk 13, E untuk 14, F untuk 15. Okey, kemudian ditanda dengan subscript 16 yang kecil dekat tepi tu. Pastikan kalau awak jawab exam untuk sistem number, pastikan tolong tulis subscript dia, jangan lupa. Kalau sebab soalan nanti dia akan bercampur-campur, ada perlapanan, ada perduaan, ada per-16an. So pastikan subscript jangan tinggal. Kalau tinggal boleh membawa kepada kekurangan markah. Okey. Kemudian kita tengok perbezaan nombor perpuluhan dan juga nombor per-16an. Okey. Nombor perpuluhan ataupun asas 10 dan juga dikenali sebagai sistem nombor desimal. Yang ni saya dah bagi penerangan hari tu untuk perlapanan, tapi per-16an pun sama. Mempunyai 10 pilihan digit bermula dari 0 hingga 9. Nilai tempat dia ialah 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, gandaan berapa? 10. Sebab dia ialah sistem asas 10. Okay, kalau sistem nombor per-16an dikenali sebagai sistem asas nombor 16, juga dikenal sebagai sistem nombor hexadesimal. Okay, nombor ditanda dengan subscript 16, contohnya 4A16. A ingat A ialah mewakili 10. So, ditulis macam ni. Mempunyai 16 pilihan digit bermula dengan 0 hingga 9 dan A hingga F. Nilai tempat dia, mestilah gandaan 16, 16, 16. Maknanya yang pertama 1, 16, 256, 4096 hinggalah seterusnya sampai 16 kuasa berapa.
Okay, lepas tu kita sekarang ni kita akan pergi ke yang pertama iaitu penukaran nombor perpuluhan kepada nombor per-16-an. Okay, ada masalah tak setakat ni? Untuk penjelasan pasal decimal, hexadecimal, oktal, binary, ada masalah tak? Ada masalah tak? Sebelum saya pergi kepada penukaran nombor perpuluhan ke per-16-an. Ada masalah tak? Setakat ni. Boleh ikut tak? Okey, Zulia cakap ada yang lain? Okey, 2 orang. Okey, sekarang ni kita pergi kepada penukaran nombor perpuluhan kepada per-16-an. Last 2 week kita dah belajar pasal penukaran nombor per-8-an kepada perpuluhan kepada per-8-an. Sorry ya. Okey. Saya tunjuk contoh. Kita tukarkan nombor perpuluhan kepada per-8-an. Okay, kaedah yang sama iaitu kaedah pembahagian. Okey. Kaedah nombor perpuluhan kepada nombor per-16-an. Okey, nombor perpuluhan dia ialah 708. So, menggunakan kaedah apa? Kalau nombor perpuluhan kepada nombor apa-apa, nombor per-8-an ke, nombor binary ke, contoh kita buat hari tu per-8-an. Per-8-an ataupun kepada per-2-an. Ingat nah? Kalau apa-apa nombor perpuluhan ditukarkan kepada nombor 3 sistem nombor yang kita dah pelajari ini, kaedah dia ialah semua sama, kena bahagi ataupun divide. Kaedah dia sama. So, yang contoh yang pertama 708. Okay, 708 bahagi dengan 16 sebab kita nak nombor per-16-an. 708 bahagi dengan 16 dapat berapa? Dapat, awak guna kalkulator. Saya buat dekat sini 44. Kita akan dapat baki 4. So, seterusnya yang kedua, apa yang turun? Turun ke bawah ialah 44. Bahagi pula dengan 16. Kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 2. Baki dia ialah berapa? Baki ialah 12. Okay, ingat nah. Nombor 4 ni dah jadi digit nombor per-16-an. So, jawapan dia kat sini 4. 12. 12 juga ialah digit nombor per-16-an. Ingat ah? Nombor 10 ialah A. B ialah 11. C ialah 12. D ialah 13. E ialah 14. Dan F ialah 15. So, cara nak buat dia macam mana? 12, tukarkan terus kepada nombor per-16-an, jadikan sini C. Faham? Okey, kemudian dekat sini dah baki dia apa? 2. 2 bahagi dengan 16 tak boleh, akan jadi berapa? 0. So, kita akan dapat baki 2. 2 terus bawa ke sini jadi 2. So, jawapan dia ialah baca dari bawah ke atas. So, 708 asas 10 ditukarkan kepada asas 16, dia jadi 2 C 4 asas 16. Inilah jawapan dia. Boleh faham? Boleh faham tak? Saya ada bagi latihan tau. Kalau awak tak faham nanti macam mana nak buat. Boleh cakap tak? Saya tak nampak. Faham tak? Zuya? Ya.
12 sama dengan C, Zia. Okey, yang lain faham tak? Yuzwan, ada masalah? Loh Wizi, Ang Shime, Ang Howard, ada masalah tak untuk penukaran nombor perpuluhan kepada per-16an? Loh Jin Hang, tak ada. Zuyao tak ada. Yang lain? Boleh. Boleh kita pergi ke next soalan. Tadi yang pertama. Ni yang kedua. 5871. Saya bagi 3 contoh. 5871, cara dia sama juga. Kita kena buat. Kalau perpuluhan kepada per-16an, kaedah dia mesti cara pembahagian. Mesti guna kaedah bahagi. Ingat je, kalau nampak perpuluhan kepada sebarang nombor, kaedah dia mesti bahagi. Kalau nombor ini kepada nombor ini, baru menggunakan kaedah apa? Pendaraban. Kalau ini ke ini, kaedah pembahagian. 5871. Lagi satu, tengok pertukaran nombor tersebut kepada nombor apa? Kalau per-16an, bahagi dengan 16. Kalau per-8an, bahagi dengan 8. Kalau per-2an, bahagi dengan 2. 5871 bahagi dengan 16 sama dengan berapa? Saya dapat 3, 6, 6. So, baki dia ialah berapa? Baki ialah 15. So, kita belum buat lagi. Kita tukarkan dulu. Sekarang ni turun 3, 6, 6. 3, 6, 6. Bahagi dengan 16. Dapat berapa? Dapat 22. Baki berapa? 14. Seterusnya. Ada lagi 22. Tak habis lagi. Bahagi dengan 16. Dapat berapa? Dapat 1. Baki 6. Seterusnya. 1. Bahagi dengan 16. Dapat berapa? 0. Baki 1. So, jawapan dia dibaca dari bawah ke atas. Awak akan dapat berapa? 1, 6. Ingat 14 masih lagi nombor per-16an. Betul tak? 14 berapa? A 10. Kalau lupa tulis. A sama dengan 10. B sama dengan 11. C sama dengan 12. D sama dengan 13. E sama dengan 14. Dan F sama dengan 15. So, sekarang ni kita ada 14. 14, jawapan dia ialah E. Masukkan sini E. Kemudian 15. 15 ialah F. So, jawapan dia 16 EF asas 16. Okey. Boleh faham? Boleh? Betul Ziyah. 16 EF. Pastikan awak ingat penukaran nombor tersebut. Boleh? Semua boleh? Kalau boleh, saya nak terus ke 1.2.3. Penukaran nombor yang kedua. Boleh? Saya boleh gerak ke subtopik yang seterusnya? Faham untuk penukaran nombor perpuluhan kepada per-16an? Boleh faham? Okey, boleh. Next, kita akan pergi kepada penukaran nombor. Saya bagi contoh yang lain. Penukaran nombor per-16an kepada perpuluhan. Nampak? Nombor per-16an kepada nombor perpuluhan. Tadi saya cakap kan, kalau nombor perpuluhan kepada per-16an menggunakan kaedah pendaraban. Kalau sekarang perpuluhan kepada kaedah per-16an menggunakan kaedah pembahagian. Ini ke sini guna bahagi. Ini ke ini menggunakan kaedah pendaraban. So, sekarang ni kita nak buat 15B4. So, dia ada 4 digit number. Masukkan maknanya guna kaedah darab. 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3. Kemudian masukkan nombor ni. 4, B, 5, 1. 16 kuasa 0 sama dengan berapa? Ada jawapan tak? 16 kuasa 0 sama dengan berapa? (16 kuasa 0 sama dengan
1. Okey, 16 kuasa 1 sama dengan 16. 16 kuasa 2 sama dengan 256. 16 kuasa 3 sama dengan berapa? 4096. Okey, kemudian kena buat macam mana? Darabkan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Okey, sekarang ni 4 darab 1 sama dengan 4. Darab semua menggunakan kaedah pendaraban. Okey, B darab 16 sama dengan berapa? B tak boleh darab. B sama dengan berapa? Kita ingat ya, A sama dengan 10, B sama dengan 11. So, B ni ditukarkan jadi 11. B ni ditukarkan jadi 11. B ni ditukarkan jadi 11. So, kita akan jadi apa? 11 darab dengan 16 sama dengan 176. Okey, kemudian 5 darab 2, 56 jadi berapa? 1280. 1 darab 4096 dia jadi berapa? 4096. Tambahkan semua hasil darab tersebut, dia akan dapat jawapan berapa? Jawapan dia ialah 5, 5, 5, 6. Tak payah tulis 10 pun tak apa, nak tulis 10 pun tak apa. So, jawapan dia ialah 15B4 ditukarkan kepada perpuluhan. Jawapan dia ialah 5, 5, 5, 6 asas 10. Ya, asas 10 ni tolong tulis kecil ya. Jangan tulis besar-besar macam ni. Saya tulis besar ni patutnya kecil sahaja. Sebab dia ialah subscript. Okey, boleh faham? Untuk penukaran nombor per-16an kepada nombor perpuluhan menggunakan kaedah pendaraban nombor tersebut. Nombor yang hendak kita tukarkan. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Yang ni mudah saja, saya bagi 2 nombor sahaja. So, 7, C, 8. So, masukkan balik nombor yang kita nak tukarkan. Masukkan, tukar. Okey, sini 8. 8. Sini C dan sini 7. Okey. Darabkan 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3. Ini tak payahlah sebab nombor kita hanya ada 3 nombor sahaja. So, 16 kuasa ni 1, ini 16 dan ini 16 kuasa 2 ialah 256. Darabkan dengan ini, darabkan dengan ini dan darabkan dengan ini. Okey, 8 darab 1, 8. C sama dengan berapa? C sama dengan 12. So, 12 darab dengan 6, awak akan dapat berapa? Sama dengan 16, sorry, bukan 6. 192. And then, dekat belakang ni 7 darab 256, awak akan dapat berapa? 1792. So, tambahkan ke semua nombor ini, awak akan dapat jawapan sama dengan 1992. 1992 asas 10. Okey. Cara awak faham ah? Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Boleh gerak ah? Okey, 94C. Sama juga macam tadi. Saya bagi 3 contoh untuk satu ni. Okey, 94C, tukarkan nombor berikut, masukkan dalam kotak awak. Sebab tu saya buat guna kotak. Sebab untuk memudahkan. Kalau awak tak mau buat guna kotak, tapi pastikan tulisan awak jangan berkecamuk supaya memudahkan pemeriksaan. Okey, 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2. Times lah. Okey, 16 kuasa 0 sama dengan 1, 16. 16 kuasa 2 sama dengan 256. Times dengan ini, times dengan ini, times dengan ini. Sorry. C sama dengan berapa tadi? A 10,
B11 C sama dengan 12. So 12 darab 1 sama dengan 12. 12. 4 darab 16 sama dengan 64. Dan seterusnya 9 darab 256 sama dengan 2304. So tambahkan hasil semua ini. Jawapan dia sama dengan 23080. Asas 10. Okey. Okey, betul Zuyau. Okey, boleh faham setakat ini? Untuk penukaran asas nombor, kita belajar 2 hari ini, iaitu penukaran asas nombor per-16an daripada perpuluhan kepada per-16an. Dan yang kedua, tukarkan balik per-16an kepada nombor perpuluhan. So, ada masalah dah? Ada sebarang pertanyaan untuk 2 subtopik ini? Boleh faham? Yang lain? Yuzwan boleh faham? Yang lain boleh faham tak? Saya harap ada 9 orang lagi yang belum turn in GC, tolong turn in. Saya tak mau sebut nama. Awak tahu diri awak siapa sebelum nama dihantar kepada pihak disiplin. Sebab nanti nama akan diambil. Which topic? Zuyau. Apa Zuyau? Which topic? Masih ada 9 orang yang belum hantar last week punya tugasan. Last week punya. Yang perlapanan. Asas nombor perlapanan. Yang this week, okay, kalau macam tu, untuk hari ni, saya habiskan kelas kita. Awak sambung latihan dalam GC dan turn in. Kita ada setengah jam lagi. Sepatutnya awak boleh buat terus. Latihan dalam GC dan turn in pada saya. Sebab latihan tak susah. Zuyau dah tengok dan dah salin dah. Susah tak Zuyau? Soalan. Soalan, apa yang saya ajar hari ni saya akan buat. Cuma ada penambahan yang saya cakap yang Zuyau dah share dalam grup WhatsApp awak tu. Penambahan mengenai table untuk ASCII table. Dia ada penambahan sedikit. Yang tu perlapanan punya. Last week punya perlapanan. Saya ada masukkan perlapanan dan juga per-16an untuk this week punya tugasan. Tak susah, tak mudah. Oh, ada macam tu. Okay. Kalau tak ada masalah, tolong view awak punya tugasan. Sambung buat tugasan. Nanti terus turn in pada saya. Sebab tu saya tak mau bagi subtopik terlampau banyak. Bila subtopik terlampau banyak, awak akan buat latihan yang banyak dan tak turn in pada saya. Okay. Kalau macam tu, kita tamatkan setakat ini. Tolong sambung dekat GC. Tolong selesaikan siapa yang belum selesai. Hantar dan turn in pada saya. Okay. Kalau tak ada masalah, Zuya nanti tolong hantar attendance. Okay. Thanks. Bye. Tolong sambung GC. Cepatnya Ang Howard pergi. Okay. Bye. Thank you. Bye, Zuyao.